Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah, tuan-tuan dan puan-puan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, syukur pada Allah, takdir Allah yang sejak azali Allah taala zahirkan, Allah Ta'ala jadikan kita dapat sama-sama sambung belajar atau ulang kaji ilmu tauhid khasnya dan ilmu agama yang lain amnya. Seperti biasa, saya mulakan dengan wirdul Imam Ali ibn Abi Bakr As-Sakran. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni ihtattu bidarbillah طوله ما شاء الله كفله لا إله إلا الله بابه محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم سقفه لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أحاط بنا من بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. سور 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 الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. بنا استدارت كما استدارت الملائكة بمدينة الرسول بلا خندق ولا سور من كل قدر مقدور وحذر محذور ومن جميع الشرور تترسنا بالله تترسنا بالله تترسنا بالله من عدونا وعدو الله من ساك عرش الله إلى قاع أرض الله بمئة ألف 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 لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. عزيمته لا تنشق بمئة ألف 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 لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. صنعته لا تنقطع بمئة ألف 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 لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم إن أحد أرادني بسوء من الجن والإنس والوحوش من بشر أو شيطان أو سلطان أو وسواس فاردد نظرهم في انتكاس وقلوبهم في وسواس وأيديهم في إفلاس وأوبقهم من الرجل إلى الرأس لا في سهل يجدع ولا في جبل يطلع بمئة ألف 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 لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Baik tuan-tuan, kita dah masuk bulan Zulqa'dah
Tak lama lagi masuk bulan Zulhijjah. Kalau ikut kalender 31 Julai kita akan menyambut Hari Raya Korban, kalau tak silap. Baik, jadi kuliah malam ni saya akan bacakan kisah tentang korbannya Nabi Ibrahim menyembelih akan Nabi Ismail. Kita dah biasa dengar ceritanya, tapi malam ni saya bacakan daripada kitab Qasasul Anbiya. Zoom sikit tu. Baik. Asalnya kita Arab. Yang ini diterjemahkan daripada bahasa Arab, telah menyempurnakan akan dia oleh Al-Haji Azhari Al-Khalidi rahimahullah. Jadi dia bahasa Melayu, tapi bahasa Melayu susunan ayatnya bahasa Arab sikit lah. Saya bacakan seberapa segera yang dapat, kemudian kita tengok dari sudut pandangan tauhid. Sebab kuliah kita kuliah tauhid. Jadi kisah korban Nabi Ibrahim kepada Nabi Ismail tu, menyembelih Nabi Ismail, kita tengok dari sudut tauhid. Juzuk yang pertama muka surat 87. Tuan-tuan boleh cari, ini saya beli kat mana kemarin? Masjid India kalau tak silap. Bukan kat Masjid India tu, berdekatan Masjid India tu ada Wisma Yakin. Tingkat 2 dia ada jual kitab-kitab pustaka Indonesia kalau tak silap. Sebelah betul Masjid India tu ada syarikat Bajrai, pun kitab-kitab agama juga. Bajrai ada satu kat L, satu kat Batu Pahat. Tuan-tuan boleh cari. Kalau kat Johor ni kat mana? Pasar Lakin ada pustaka Azhar. Tanyalah kitab ni. Baik. Juzuk 1 muka surat 87. Hatta maka pada suatu malam, maka Nabi Allah Ibrahim pun mimpi. Maka di dalam mimpinya suatu suara didengarnya, katanya, bangunlah engkau hai Ibrahim, maka korbankan olehmu. Maka Nabi Allah Ibrahim pun bangun daripada tidurnya, lalu memberi korban 200 ekor unta. Satu bahagian lembu sekarang berapa? Lebih kurang 5,000 lebih. Baik sikit 6,000. Satu bahagian 700, 800, baik sikit 1,000. Itu lembu. Ni unta. Kalau lembu je dah 5,000, 6,000, unta entah berapa. Jadi Nabi Ibrahim korbankan 200 ekor unta. Bukan sikit-sikit. Dia sendiri sembelih. Kita wakil lagi. Ustaz sendiri tak wakil juga. Habis Ustaz tak pernah sembelih? Pernah. Ayam, malah ayam. Lain tak ada, kambing. Lembu tak pernah. Ayam kambing je. Akikah anak saya tu kan. Tapi kat tempat sembelih lah. Jadi dia dah pegang kambing tu, saya sembelih. Baik, sambung. 200 ekor unta diberikannya akan segala fakir miskin. Setelah itu maka pada malamnya itu bermimpi pula ia di dalam mimpi itu, hai Ibrahim, korbanlah engkau. Ini malam yang kedua. Siang tu dah buat korban, malam tu mimpi lagi. Setelah jaga Nabi Ibrahim daripada tidur, maka pada pagi-pagi hari dikorbankannya 200 ekor unta. Hari kedua 200 ekor unta lagi. Dibahagikan segala fakir miskin pada malam itu. Pada miskin. Pada malam itu bermimpi pula Nabi Ibrahim, malam yang ketiga. Hari yang kedua, malam yang ketiga. Hai Ibrahim, korbanlah engkau. Maka jaga Nabi Ibrahim daripada tidurnya, lalu terduduk. Maka fikir di dalam hatinya, 3 malamlah sudah akan aku bermimpi demikian jua. Apa gerangan takwilnya? Takwil tu tafsirnya. Apa makna mimpi ni sebenarnya? Maka pada pagi-pagi harinya, maka dikorbankan Nabi Allah pula 200 ekor unta. 3 malam mimpi, 3 hari korban 200 ekor unta. Dan memberi makan segala manusia terlalu banyak. Setelah itu maka pada keempat malamnya bermimpi pula Nabi Ibrahim seperti mimpi itu jua. Malam yang keempat pun sama. Maka terkejutlah ia daripada tidurnya serta ia fikir di dalam hatinya, apa ini syaitankah
atau rahmatkah yang datang akan daku ini? Setelah sudah Nabi Allah fikir demikian itu, maka didengarnya suatu suara, hai Ibrahim, korbanlah olehmu anakmu Ismail. Ini bukan dalam mimpi, ini memang jaga betul. Dengar suara siapa? Allah Ta'ala. Suara Allah Ta'ala pula. Kan dah belajar Allah Ta'ala berkata-kata tapi tak bersuara, tak berhuruf, tak ada mula, tak ada akhir. Jangan kita ingat Allah Ta'ala berkata-kata ada mula, ada akhir. Tidak. Allah bersifat berkata-kata tapi tak ada mula, tak ada akhir, tak ada huruf, tak bersuara. Jangan ada satu drama yang saya pernah sebut tu kan, dia nak gambarkan Allah Ta'ala berkata-kata tu macam mana, dibuat cahaya putih ting macam bulan, lepas tu ada suara, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, garau pula suara tu, pandai pula pilih suara, bismillahirrahmanirrahim. Ya, apalah ayat ni kan, tak ingat dah. Nak gambarkan seolah-olah Allah Ta'ala macam tu. Pernah sekali masa saya kecil lagi, masa tak tahu sangat, digambarkan Allah Ta'ala macam tu. Takkan baik. Korbanlah olehmu anakmu Ismail, bahawasanya mimpi itu sebenarnya daripada Tuhan, seru sekalian alam. Setelah didengar Nabi Allah Ibrahim suara itu, suara siapa? Suara malaikah. Suara malaikah. Maka ia pun terkejut di dalam hatinya, sebenarnyakah ini firman Tuhanku kepadaku? Maka kata Nabi Allah Ibrahim, ya Tuhanku, Engkau jua yang mengetahui di dalam hati hamba-Mu. Maka didengar Nabi Allah Ibrahim alaihi salam pula bunyi suara di udara. Demikian bunyinya, hai Ibrahim, tiada dapat syaitan menyesatkan di kau, bahwasanya titah Tuhanmu kepadamu jua dengan sebenarnya, menyuruhkan engkau mengorbankan anakmu Ismail itu kalakian. Ini bahasa Melayu lama, kalakian. Maka hari pun sianglah, maka Nabi Allah Ibrahim alaihissalam pun minta izin kepada Siti Sarah. Masa tu duduk dengan Siti Sarah, hendak mendapatkan anaknya Ismail, nak jumpa Ismail, Nabi Ismail. Masa tu Nabi Ismail dengan siapa? Dengan bondanya Siti Hajar. Maka kata Siti Sarah, pergilah tuan hamba. Hatta maka Nabi Ibrahim pun naik ke atas untanya, lalu berjalan mendapatkan anaknya Ismail, dan dibawanya sebilah sikin. Sikin apa? Pisau. Nak sembelih bawa pisau lah. Dan suatu tali, bawa tali sekali. Setelah sampai kepada bondanya Ismail, maka kata Nabi Allah, hai Hajar, hiasilah olehmu anakmu Ismail ini dengan pakaian yang baik, bahawa ia hendak ku bawa panggilan ke rumah jamu, nak bawa pergi makan-makan. Allahu Akbar. Maka dihiasi oleh bondanya akan Ismail, dan dicelakinya, celak kedua matanya, dan disisirnya rambut, sikat rambut. Setelah sudah, maka disuruhnya pergi pada bapaknya. Maka dilihat Hajar Nabi Allah bahawa tuan hamba hendak pergi panggilan orang. Apa gunanya pula tuan hamba bawa sikin dan tali itu? Kata nak pergi jamuan, bawa pisau tali ni buat apa? Isteri ya tak, curiga tu memang ada lah, biasalah. Abang nak pergi ni jabat kodi, ada kawan nak nikah. Kodi, kawan nak nikah. Yalah. Tapi pakaian abang ni macam pengantin. Lebih daripada pengantin ni. Dia memang kena smart-smart. Kalau tak boleh, tak kasi masuk. Pandai pula. Macam Piramli kan. Cerita Piramli. Apa nama tu? Mah, butang abang mana mah? Cik Butang. Mah ke apa, tak ingat nama tu kan. Cik Butang. Kenapa bang? Kawan abang nak nikah. Kawan nak nikah ya. Baik pula bapak mertuanya tolong jalankan. Ya Allah, panjang umur bapak mertuaku.
Cerita Baik. Maka sahut Nabi Ibrahim, Siti Hajar pertama ni nak pergi jamuan bawa pisau, bawa tali, kenapa? Sahut Nabi Ibrahim, siapa tahu jika kami beroleh daging, dengan apa kami iatkan potonglah. Kalau dapat daging nanti liatkan, nak liat tu potong. Dan jika beroleh kayu, apa kami ikatkan? Kalau ada kayu-kayu api ke apa, nak ikat macam mana, nak bawa susah. Kerana itulah maka membawa sikin dan tali ini. Hatta maka Ibrahim pun hampir kepada anaknya Ismail, lalu dijabatnya tangan anaknya, dibawa berjalan. Maka belas kasihan hati Hajar melihat Nabi Ibrahim berjalan dua beranak itu, lalu titik air matanya di dalam hatinya berhawar-hawar, sedihlah. Telah pula Nabi Allah ini berjalan membawa anaknya, hatta setelah jauhlah Nabi Allah kedua itu, maka iblis laknatullah pun datang kepada Siti Hajar. Maka ujarnya, ya Hajar, ya Hajar, kemana pergi anakmu itu? Maka sahut Hajar, anakku dibawa bapanya pergi panggilan jamuan. Maka kata iblis, tiada anakmu itu pergi panggilan, sebenarnya anakmu itu hendak dibunuh bapaknya juga. Maka ujar Siti Hajar, adakah bapaknya hendak membunuh anaknya? Takkanlah bapak nak bunuh anak. Tak macam Sultan Mahmud kan, tak sampai hati. Dek kerana nak kahwin putih gunung ledang, tak sampai hati. Maka kata iblis, bahawasanya telah berfirman Allah Ta'ala menyuruh korbankan anaknya Ismail itu. Maka ujar Siti Hajar, jika sudah dengan firman Allah Ta'ala, siapa dapat melalui dia? Maka inilah nyahlah iblis. Siti Hajar kata, dah kalau memang firman Allah macam tu, biarkan. Kalau memang Allah Ta'ala yang perintahkan Nabi Ibrahim suruh bunuh anak kami Ismail, biarkan. Maka nyahlah iblis, kecewalah dia daripada Siti Hajar. Tiadalah lulus dia daya upayanya lagi. Maka datang pula iblis kepada Ismail alaihi salam. Maka ujarnya, hai Ismail, ke mana tuan hamba pergi itu? Maka sahut Ismail, hamba pergi serta bapa hamba ke rumah jamuanlah. Maka kata iblis, tiada engkau dibawa bapakmu pergi panggilan, bahawa engkau hendak dibunuhnya juga. Maka sahut Ismail, dusta engkau ini, tiada pernah bapa hendak membunuh anaknya. Maka kata iblis, telah firman Allah Ta'ala kepada bapakmu akan membunuh engkau, redakah engkau mati? Kau nak mati? Maka kata Ismail alaihi salam, jika dengan firman Tuhanku, redalah aku menjunjung titah Tuhanku yang maha mulia lagi yang amat tinggi. Allahu Akbar. Nabi. Kalau kita macam mana? Tak payahkan syaitan, kita sendiri pun hati kita dah was-was. Buat pergi jamuan, buat pisau, tali je tak? Kalau sekarang buat pistol. Nak jom ikut bapak pergi ni, memburu. Pergi jamuan tu kan, pergi jamuan, bawa senapang, bawa pistol. Tak jadi. Maka berkata Ismail kepada bapanya Ibrahim, hai bapakku, ke mana aku bapak bawa ini? Maka sahut Ibrahim alaihi salam, seperti firman Allah Ta'ala, ertinya lebih kurang. Maka kata Ibrahim, hai anakku, bahawasanya kulihat di dalam mimpiku bahawa disuruhkan Allah Ta'ala akan menyembelih dikau. Maka lihatlah olehmu pada dirimu, apa fikirmu sekarang? Maka kata Ismail alaihi salam, seperti firman Allah Ta'ala, ertinya lebih kurang. Maka kata Ismail akan bapanya, hai bapaku, segeralah kau kerjakan seperti yang disuruhkan Allah Ta'ala,
kepada tuan hamba itu, lagi akan tuan hamba peroleh akan hamba insya-Allah taala daripada orang yang sabar pada yang demikian itu, bahawa mimpimu itu sebenarnya daripada Tuhan, Tuhanmu. Mengapa pula tuan hamba sebutkan di dalam tidur? Kerana tuan hamba Nabi Allah, tiada akan dapat iblis berbuat dusta kepada tuan hamba. Hai bapaku, itulah iblis hendak menyesatkan tuan hamba supaya gendala tak jadi tergendala kerja yang dititahkan Allah Ta'ala kepada tuan hamba itu. Maka kata Ibrahim, hai anakku, ambil olehmu batu, maka lontarkan olehmu akan dia, si iblis ni lah. Maka keduanya Nabi Allah itu pun melontarkan batu kepada iblis, seorang 3 kali dengan 3 buah batu dilontarkan keduanya. Dari kerana itulah datang sekarang orang naik haji melontar 3 buah batu pada Bukit Mina, kerana mengikut sunnah Nabi Allah keduanya. Hatta maka berjalanlah kedua Nabi Allah itu dari Mina. Maka Nabi Allah Ibrahim pun menilik kepada muka anaknya Ismail. Maka dilihatnya terlalu amat baik rupanya, lagi amat bercahaya-cahaya antara kedua keningnya, hingga lalu kepada mukanya. Dan adalah umur Ismail pada ketika itu baharu 13 tahun, tingkatan 1 lah lebih kurang. Arakian, maka kata Ibrahim di dalam hatinya, jika tiada aku beranak, nescaya tiada datang firman Allah Ta'ala kepadaku menyuruhkan membunuh anakku. Di dalam itu pun bahawa cinta Nabi Allah Ibrahim AS tiada jua berubah daripada kerja kebaktian. Hatinya terdetik macam tu, tapi tak berubah, tetap jalankan perintah Allah, mengikut suruh Allah Ta'ala itu. Setelah sampailah Nabi Allah Ibrahim dan Ismail AS ke Bukit Mina itu, sekarang pun segala orang yang naik haji menyembelih korban pada tempat itulah kalakian. Ada kalakian itu Maka ujar Ismail, hai bapa, hamba ini telah hamba serahkanlah kepada Allah Ta'ala, dan segeralah kerjakan oleh tuan hamba seperti firman Allah Ta'ala itu. Dan lagi akan tuan hamba peroleh akan daku sabar daripada demikian itu, supaya dimatikan Allah Ta'ala akan hamba suatu kaum yang sabar. Setelah itu maka tahulah Nabi Ibrahim akan Nabi Ismail telah menyerahkan dirinya kepada Allah Ta'ala. Maka kata Ibrahim, hai anakku, telah kuserahkanlah engkau kepada Allah Ta'ala, seperti firman Allah Ta'ala, artinya lebih kurang. Maka dikeluarkan Nabi Ibrahim tali dari dalam tangan bajunya, hendak diikatnya akan anaknya Ismail itu. Maka segala malaikah isi ke-7 langit pun huru-hara melihat Nabi Ibrahim akan membunuh anaknya Ismail itu. Maka firman Allah Ta'ala, hai segala malaikah, kubukakan olehmu segala pintu langit itu, maka lihatlah oleh kamu sekalian bahawa kekasihku Ibrahim membunuh anaknya yang dikasihinya kerana menurut firmanku. Maka berseru-serulah segala malaikah ke hadrat Allah Ta'ala, ya ilahi, ya Rabbi, apatah hikmahmu dan hukummu atas hambamu Ibrahim yang demikian itu. Maka firman Allah Ta'ala, lihatlah oleh kamu sekalian apa kelakuan kedua Nabi itu pada mengikut firmanku. Tiadakah kamu lihat bahawasanya telah dibakar seteruku Namrud akan Ibrahim ke dalam api, maka aku peliharakan dia daripada kejahatan seteruku. Maka sekarang pun ku jawab akan dia dan akan anaknya, adakah ia mengikut firmanku atau tiadakah? Allah Ta'ala nak zahirkan Nabi Allah Ibrahim, Nabi Allah Ismail taat orangnya. Maka inilah jawab yang amat nyata. Maka segala berbuat kebajikan kepada aku kalakian. Maka tatkala dilihat Ismail, bapanya mengeluarkan tali dari dalam tangan bajunya hendak mengikat dia, maka katanya, hai bapaku, itu betapa firman Tuhan yang maha tinggi menyuruhkan bapa menyembelih hamba. Macam mana Allah Ta'ala perintahkan tu?
Maka sahut Ibrahim bahawa yang ku mimpi itu 3 malam berturut-turut. Maka ku korbankanlah pada tiap-tiap pagi itu 200 ekor unta. Maka keempat malamnya bermimpi pula aku demikian juga. Terlalu kejutlah aku daripada tidurku. Maka ku dengar suatu suara demikian bunyinya, hai Ibrahim, bahawa disuruhkan Tuhanmu menyembelih anakmu Ismail. Dari kerana itulah maka datang aku kepadamu. Setelah didengar Ismail kata Nabi Ibrahim demikian itu, maka ia pun sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Ibrahim alaihissalam, mengapa engkau sujud hai anakku Ismail? Bahawa pada sangka Nabi Ibrahim memohon sesuatu kepada Tuhannya. Nabi Ibrahim ingat Nabi Ismail nak minta, ya Allah tukarlah perintah ni, perintah lain kan ada, sembelihlah apa unta, selain unta apa lembu, kambing, kerbau, sembelih tak apalah, jangan sembelih aku kan. Nabi Ibrahim ingat Nabi Ismail minta macam tu. Tak, katanya hai anakku, engkaulah Ismail menurut titah Allah Ta'ala. Maka Ismail pun berbangkit daripada sujudnya. Maka katanya, sujud syukurlah hamba kepada Allah Ta'ala. Dia bersyukur, Nabi Ismail bersyukur oleh mendengar firman-Nya yang maha mulia itu. Ya Tuhanku, telah ku junjunglah firman-Mu kalakian. Maka diikat Nabi Ibrahim lah kaki tangan anaknya seperti adat orang merapuas kerbau, nak ikat kerbau lah atau lembu. Maka lalu dibaringkannya akan Ismail ke bumi pada lambungnya, perutnya kanan. Sebutlah setelah itu maka Ibrahim menyingsing tangan bajunya, lalu ia menghunus sikinnya, pisaunya daripada pinggangnya kelakian. Maka Ismail mengerling kepada bapanya, jeling dengan ekor matanya. Maka katanya, hai bapa hamba, berhentikan seketika, hamba hendak berpesan pada ibu hamba. Bapa mujab nak wasiat kepada bondanya, siapa? Siti Hajar, supaya segera hamba mati, dan kaki tangan hamba pun hendaklah diperteguh baik-baik, ikat kuat-kuat, ketat-ketat, dan muka hamba pun hendaklah ditutup dengan kain. Siapa tahu bapa menilik pada muka hamba, kalau bercinta-cinta sayang bapa akan hamba. Jangan tengok muka, nanti nampak kesian. Ya tak? Orang kan hati lembut kan tak boleh kan? Tengok orang sembelih korban pun tak boleh, dia tak boleh. Kalau dia tengok sembelih korban ni, lembu yang disembelih tu dia tak makan, dia kesian, tak boleh. Ada orang macam ni, ada. Bini saya sendiri tak boleh. Itu lembu. Ayam ke apa, ikan pun kata kalau hidup-hidup tu nak dimatikan, kalau dimatikan depan mata dia tak boleh makan. Dia tak, kesian, dia ada kesian. Jadi kata Nabi Ismail, jangan tengok, tutup. Nescaya jadi akan lalu firman Allah Ta'ala, langgar firman Allah. Dan tatkala akan menyembelih hamba, hadapkan muka hamba kepada pihak kiblat, syahdan nama Allah Ta'ala itu perbanyak-banyak sebut oleh bapa, supaya nyawa hamba segera berlaku ke rahmat Allah. Bermula katakan sembelih hamba kepada ibu hamba, dan kerana yang kain darah hamba ini berikan kepada ibu hamba, hubaya supayalah jangan ia bercintakan hamba, dan suruh ia minta doa kepada Allah Ta'ala, kerana yang hidup itu lagi akan merasai mati jua kesudahannya. InsyaAllah Ta'ala di akhiratlah hamba menjunjung kaki ibu hamba. Jika sekiranya hamba ketahui firman Allah demikian ini, nescaya hamba junjunglah kaki bonda hamba. Tapi di akhirat pun lagi bertemu jua, hai bapaku. Hubaya-hubaya perbaikilah kiranya hati bonda hamba, pujuklah. Jangan diberi ia bercinta. Katakan pada dunia ini tiada kan kekal, dunia tak kekal. Bahawa akhirat juga negeri yang baqa', yang kekal, tiada berkesudahan adanya. Setelah Ibrahim alaihissalam pesan anaknya, maka cucurlah air matanya dan terlalailah ia seketika. Sedih pula. Maka pisau yang pada tangannya itu pun jatuh ke bumi. Allahu Akbar. Anaknya cakap macam tu, sedih, jatuh pisau.
Dan segala malaikat di langit pun berseru-seru kepada Allah Ta'ala, sembahnya, ya Tuhanku, betapalah hal kekasihmu itu, kau beri binasa hatinya, engkau jua Tuhan yang amat tahu akan segala sesuatu. Hatta maka diambil Ibrahim pisaunya ke bumi akan menyembelih anaknya itu. Maka firman Allah Ta'ala, hai Jibril, segeralah engkau turun mendapatkan hamba-Ku Ibrahim itu, maka sayapmu itu sapukan pada sikinnya itu, pisaunya itu, supaya tumpullah sikin itu, pisau itu. Maka Jibril pun segera turun, secepat kilat lah kan. Maka disapukannya dengan sayapnya sikin Ibrahim, hatta maka disembelih Nabi Ibrahim lah akan anaknya Ismail itu, maka sedikit pun tiada luka. Tengah nak sembelih tu, Nabi Ibrahim nak sembelih, malaikat Jibril sempat sapukan dengan sayapnya. Sayapnya disapukan pisau tumpul. Itu sayap malaikat. Tiada luka. Maka ujar Ismail alaihissalam, ya Nabi Allah, tiarapkan muka hamba ke bumi. Maka kata Nabi Ismail, kenapa tak putus ni? Tiarapkanlah muka, jangan tengok langsung, tiarapkan terus. Tadi suruh tutup dengan kain, tiarap terus. Maka sembelihlah oleh tuan hamba tengkuk hamba. Cuba dia tengkuk pula. Kerana tuan hamba memandang muka hamba, sebab itulah maka jadi lemah tangan tuan hamba. Bapak ni tengok muka saya ni lemah, adapkan muka ke tanah terus, sembelih tengkuk. Dan janganlah bapa sayang lagi akan hamba, kalau jadi derhaka pula bapa kepada Allah Ta'ala. Jangan sampai derhaka dengan Allah. Maka Nabi Ibrahim pun menangis, Allahu Akbar, mendengar kata Nabi Ismail itu. Maka ujar Ibrahim, hai anakku dan kekasihku, tiadalah datang hatiku akan meniarapkan mukamu ke bumi, bahawa yang kehendak Ismail. Jika aku mati dalam tertiarap ini, dalam sujudku jua kepada Allah Ta'ala. Tak sampai hatilah bapak nak tiarapkan muka awak ke bumi. Tak apa, biar sujud kepada Allah, kata Nabi Ismail. Maka ujar Ismail, ya Tuhanku, apakah dosanya hamba-Mu maka kau perlambatkan mati ini? Maka kata Ibrahim akan sikin. Nabi Ibrahim cakap dengan pisau, tajamkan dirimu pada memakan anakku Ismail. Pisau, tajamlah. Apa tumpul ni? Dan lakukanlah olehmu firman Allah Ta'ala. Ni perintah Allah ni, aku nak jalankan. Tajamlah. Apa tumpul pula ni? Maka disembelih Nabi Allah Ibrahim pula akan anaknya itu sekali lagi, serta diputinya dengan sungguh-sungguh, ditekanlah hatinya. Itu pun tiada juga luka kulit Ismail, tak luka juga. Maka lalu diparangkan Ibrahim kepada batu. Jadi Nabi Ibrahim kata, tumpul test kat batu, swab kat batu, sing kan. Maka batu itu pun belah dua, lalu terpancar air dari dalam batu. Bukan setakat terbelah dua batu, keluar air pula, punya tajam pisau tu kan. Maka Nabi Ibrahim pun minta doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, memohonkan sikin itu, berkata-kata dengan dia. Maka ditanyai oleh Ibrahim akan sikin itu. Nabi Ibrahim minta supaya pisau tu bercakap. Jadi Nabi Ibrahim tanyalah pisau tu, kenapa tak tajam? Ujarnya, pisau tu cakap. Nabi Ibrahim tanya, hai sikin, hai pisau, mengapa maka tiada mahu engkau makan anakku Ismail itu? Kerana itulah ku parangkan engkau kepada batu. Maka sahut sikin, jawab pisau, ya Nabi Allah, tiada firman Allah Ta'ala kepada hamba akan melukai anak tuan hamba Ismail itu. Maka betapa dapat hamba memakan dia? Adapun tatkala tuan hamba dibuangkan oleh Namrud kepada api, maka berfirman Tuhan kepada api itu, yang Allah Ta'ala suruh api itu sejuk. Maka demikian lagi firman Allah Ta'ala kepada aku,
jika ku luruhkan sehelai roma Ismail, nescaya ku masukkan engkau ke dalam neraka. Firman Allah kepada pisau tu. Maka Nabi Allah pun hairan mendengar kata sikin itu. Hatta seketika lagi maka didengar Nabi Ibrahim bunyi suara dari atas bukit itu. Demikian bunyinya, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Maka dilihat Nabi Allah Ibrahim ke atas bukit, bahawa Jibril yang datang itu serta mengucap takbir seperti firman Allah Ta'ala. Baik, maka datang Jibril, hampir ia kepada Nabi Ibrahim. Ujarnya, telah benarlah mimpimu itu, kata Jibril. Ialah Ibrahim, dan telah Tuan hamba sampaikanlah titah Allah Ta'ala yang disuruhnya Tuan hamba mengerjakan dia itu. Inilah jua yang amat nyata daripada Tuhanmu, ya Nabi Allah. Inilah kambing di dalam syurga, kurnia Allah Ta'ala akan Tuan hamba ganti anak Tuan hamba Ismail itu. Malaikat Jibril bawa kambing daripada syurga gantikan Nabi Ismail. Dah, maknanya Nabi Ibrahim, Tuan hamba telah menurut perintah Allah. Allah Ta'ala kurniakan kambing, gantikan dengan apa nama ni, Nabi Ismail tu. Kambing tu menggantikan Nabi Ismail. Habislah ceritanya. Itu ada lagi panjang, tapi itulah cerita secara ringkas proses Nabi Allah Ibrahim diperintahkan supaya menyembelih anaknya sendiri, mengorbankan anaknya sendiri, Nabi Ismail alaihissalam. Baik, dia ada macam-macam versi. Yang ini versi Qasasul Anbiya, bahasa Melayu. Jadi sekarang kita tengok kisah tersebut dari sudut tauhid. Saya bacakan kitab yang selalu kita baca, iaitu Faridatul Faraid fi Ilmil Aqaid. Yang ini yang tulisan Rumi. Saya cari dekat Pustaka Az-Zahar, Pasalakin ada jual. Bahasanya pun mudah. Tuan-tuan boleh beli. Kalau pihak masjid nak beli pun boleh. Tapi wakaf lah. Orang masjid beli, buat balik semua, habis. Lepas kena beli lagi. Biasa masjid-masjid yang saya ngajar, dia beli, wakafkan. Jadi dalam 10-20 gitulah. Kalau macam ni ramai, ini kena 50 kitab ni. 10-20 tak cukup ni. Baik, jadi dipinjamkan wakaf. Jadi boleh sama-sama semak. Maklumlah kadang-kadang tersalah, tersilap baca, ustaz boleh tegur kan, kitab sebut lain, ustaz sebut lain. Boleh tegur. Tuan-tuan tak semak, saya baca, tuan-tuan ya silap macam mana? Na'udzubillah min dzalik lah. Baik, kalau nak beli sendiri lagi bagus, jadi sendiri punya. Kalau sendiri tak baca pun, mudah-mudahan anak cucu cicit baca. Tak? Sambung. Kalau yang Rumi ni muka surat, saya ambil terus muka surat 19. Hukum mengiktikadkan sesuatu itu memberi bekas. Ini bab iradat. Kita sambung bab iradat. Pertama, sesiapa yang mengiktikadkan, percaya dalam hati bahawa sesuatu itu, sesuatu tu maknanya segala perkara lah. Nota kaki dia situ 19 katanya bahawa sesuatu itu. Apa dia sesuatu itu? Artinya sesuatu daripada hamba Allah Ta'ala, dan daripada segala sebab yang beradat, seperti api pada menghanguskan, air pada menghilangkan dahaga, dan pisau pada melukakan. Sesiapa yang percaya sesuatu tu, contohnya api, air, pisau, memberi bekas dengan sebab atau tabiatnya, yang ini dengan zatnya. Memang api itu sendiri memang ada kuasa menghanguskan. Memang air itu sendiri ada kuasa untuk hilangkan dahaga. Memang pisau itu sendiri yang boleh memutuskan dengan zatnya, dengan dirinya sendiri, bukan kuasa daripada Allah. Air, api, pisau itu memang ada kuasa sendiri. Maka tiada khilaf, tiada berbelah pendapat, tak ada berpecah pendapat pada kufurnya. Maknanya semua ulama mengatakan fahaman ini kufur, fahaman yang bukan Islam. Baik, itu yang pertama.
Yang kedua, sesiapa yang mengiktikadkan, percaya dalam hati bahawa kekuatan ni apa? Kuasa, power, apa lagi? Pilihan, apa lagi? Kecenderungan yang dijadikan padanya oleh Allah Ta'ala itu memberi bekas. Makhluk, contohnya api, air, pisau tadi, ni contoh saja. Nak sebut semua makhluk banyak, jadi contoh api, air, pisau. Makhluk ni tak ada kuasa, api tak ada kuasa, air tak ada kuasa, pisau pun tak ada kuasa. Lalu Allah jadikan kuasa padanya. Allah pinjamkan kuasa pada api, Allah pinjamkan kuasa pada air, Allah pinjamkan kuasa pada pisau. Nah, aku pinjamkan kuasa, seolah-olah macam tu, memberi bekas. Bila dah Allah pinjamkan kuasa, memberi bekas, ada boleh memberikan kesan, maka ia adalah orang yang fasik, iaitu berdosa besar, dan juga bid'ah, iaitu berfahaman dengan fahaman yang tak pernah dipercayai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan sahabat-sahabat radhiyallahu anhum ajmain. Yang B ni yang agak, kalau pada saya, kontroversi. Kenapa? Sebab banyak yang saya jumpa, pengalaman hidup saya selama 35 tahun ni, ramai yang percaya Allah pinjamkan kuasa kepada makhluk. Dengan kuasa yang Allah pinjamkan itulah makhluk memberi bekas, memberi kesan. Ulama bercanggah pendapat tentang kufurnya. Ulama bahagi dua. Ada ulama kata, sekumpulan ulama kata akidah ini kufur. Ada sebagian ulama kata, sekumpulan ulama kata akidah Allah pinjamkan kuasa pada makhluk ni tak kufur. Tetapi pendapat yang rajih, yakni kuat, mengatakan tiada kufur. Baik, 20 nota kaki situ dia kata, katanya pendapat yang rajih, yakni kuat, mengatakan tiada kufur. Artinya, kenapa tak kufur? Kenapa tak terkeluar daripada Islam? Kerana sudah mengaku bahawa yang menjadikan sesuatu, yang memberi bekas dengan kekuatan itu ialah Allah Ta'ala. Sebab dia kata kuasa tu dah masih daripada Allah Ta'ala. Sebab tu sebahagian ulama kata tak kufur. Walaupun tak kufur, tapi ahli bid'ah. Bid'ah dari segi akidah. Berdosa besar. Dan termasuk dalam golongan tersebut, iaitu golongan yang mana? Golongan orang yang mengiktikadkan, percaya bahawa sesuatu itu memberi bekas dengan kekuatan yang dijadikan padanya oleh Allah Ta'ala. Itu maknanya Allah pinjamkan kuasa lah. Ayat dia tu, sesuatu tu, makhluk memberi bekas dengan kekuatan, kuasa, power yang dijadikan padanya oleh Allah Ta'ala. Allah pinjamkan kuasa lah pada dia. Termasuklah golongan ini orang yang mengiktikadkan, percaya bahawa hamba ini memberi bekas pada perbuatannya dengan kudrat yang dijadikannya padanya oleh Allah Ta'ala. Samalah. Dah masuk isyak ke rosak? Dah masuk isyak dah masuk isyak. Baik. Jadi maknanya fahaman Allah pinjamkan kuasa pada air, pada api atau pada pisau, itu fahaman yang sesat, fasik dan bid'ah. Maka tak boleh kita katakan kenapa Nabi Allah Ismail tak terpotong dengan pisau yang ditekan, dilalukan oleh Nabi Ibrahim AS, sebab Allah pinjamkan kuasa pada pisau. Tak boleh. Kerana itu adalah fahaman yang sesat. Tapi yang betulnya dah masuk isyak, nantilah 2 minggu lagi sambung. Masa kita terhad. Tapi secara ringkas saya sebut, ialah mana tu tak panjang umur kan, alhamdulillah dari. Jadi yang betulnya begini secara ringkas, kenapa Nabi Ismail tak terpotong? Sebab Allah Ta'ala tak nak memutuskan leher Nabi Ismail. Bukan sebab Allah pinjamkan kuasa kepada pisau. Kalau Allah pinjamkan kuasa kepada pisau, mestilah Nabi Ismail punya leher luka.
Habis kan tadi malaikat sapu dengan dia punya sayap. Habis lepas sapu dengan sayap tu kan Nabi Ibrahim test dekat batu. Kenapa terbelah pula? Apa kuasa Allah Ta'ala tarik tak habis? Adakah macam tu? Main tarik letak takkan Allah Ta'ala macam tu pula. Ya? Jadi yang sebenarnya pada zahir pandangan mata kasar seolah-olah pisau memotong, seolah-olah pisau memberi bekas. Hakikatnya yang memutuskan, yang memotong Allah. Pisau itu cuma zahir syariat sahaja, zahir pandangan mata kasar. InsyaAllah kita akan bahas lagi 2 minggu yang akan datang. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروه فيا فوز المستغفرين ويا نجاة التائبين وصلى الله تبارك وتعالى على خير خلقه سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم.